Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah murid, kita sambung pelajaran kita, pelajaran yang kedua, jenayat yang bertajuk Qisas. Tengok muka surat 7, tengok kitab muka surat 7. Baiklah, apakah pengertian qisas? Jadi, pengertian hukuman qisas ialah hukuman balas yang dikenakan pada kesalahan tertentu. Membunuh dibalas dengan bunuh. Ini nyawa dibalas dengan nyawa. Melukakan dibalas dengan melukakan. Mencederakan dibalas dengan mencederakan. Jadi apa yang dilakukan oleh si pelaku, begitu juga yang akan dilakukan ke atas yang melakukan. Baik, jadi jenis-jenis kesalahan yang wajib dikenakan hukuman qisas ada 3. Yang pertama iaitu membunuh orang lain dengan sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja. Yang kedua, melukakan orang lain dengan sengaja. Garis bawahi, dengan sengaja. Dan yang ketiga, menghilangkan atau mencederakan anggota badan orang lain dengan sengaja. Semuanya dibuat dengan sengaja. Baik. Kemudian tengok muka surat 8, jenis-jenis hukuman. Baik, jenis-jenis hukuman yang pertama, hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan qisas. Garis bawahi, wajib dikenakan qisas ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Surah Al-Baqarah ayat 178. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh. Itu dalilnya, ya. Baik, jadi hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan qisas, iaitu dibalas bunuh. Yang kedua, hukuman menghilangkan atau mencederakan anggota badan orang lain atau melukakannya wajib dibalas dengan hukuman qisas mengikut pada kecederaan atau luka seseorang itu. Juga mengikut anggota yang dicederakan dan yang dilukakan. Jadi jangan suka-suka kita melukakan orang, mencederakan orang. Saya tak puas hati, tumbuk gigi dia, tercabut gigi. Tumbuk mukanya, habis kemek hidungnya dan sebagainya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'ain والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Surah Al-Maidah ayat 45 yang bermaksud, dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurah itu bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka juga hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Jadi kita tengok juga syarat wajib qisas, ya, syarat wajib qisas.
Jadi syarat wajib qisas bagi pembunuh ialah yang pertama iaitu baligh, baligh. Ha. Tidak wajib dikenakan hukuman qisas ke atas kanak-kanak yang belum baligh, tetapi wajib membayar ganti rugi, yakni diat daripada harta mereka. Contoh kanak-kanak dia bunuh orang, maka dia tak dikenakan qisas tetapi wajib membayar ganti rugi diat. Baik, yang kedua berakal. Jadi orang gila tidak boleh dikenakan hukuman qisas kecuali tidak berterusan gilanya. Kejap gila, kejap waras dan melakukan pembunuhan semasa sihat, dan dia buat pembunuhan itu semasa perbuatan membunuh itu semasa dia sihat. Baik. Jadi kalau dia gila tapi dia sihat, dia membunuh, itu dia dikenakan. Tapi kalau dikenakan hukuman qisas, tapi kalau masa dia tidak sihat, dia tidak waras, maka tidak dikenakan qisas. Baik. Orang yang minum sesuatu yang memabukkan sehingga hilang akal, jika melakukan pembunuhan wajib dikenakan hukuman qisas. Baik. Tengok sekarang ni kan banyak kes-kes yang bawa kenderaan dan dalam keadaan dia mabuk. Tu contohlah, dan melanggar orang lain dan orang yang dilanggar itu mati. Tu contoh. Jadi orang orang yang minum sesuatu yang tidak memabukkan lalu hilang akal, tidak dikenakan hukuman qisas. Ni satu orang yang minum sesuatu yang tidak memabukkan lalu hilang akal. Jadi dia hilang akal bukan kerana minum sesuatu yang memabukkan, maka tidak dikenakan hukuman qisas. Baik. Kemudian yang ketiga, pembunuh bukanlah dalam kalangan ibu bapa dan ke atas, seperti datuk, nenek dan lain-lain kepada mangsa bunuh. Jadi contoh untuk keterangan, bapa yang membunuh anak atau cucu dan yang ke bawah tidak dikenakan qisas. Kemudian anak yang membunuh bapanya hendaklah dikenakan qisas. Sebaliknya anak yang bunuh bapa, maka anak itu kena hukuman qisas. Baik. Kemudian mahram yang membunuh mahram hendaklah dikenakan qisas. Baik. Saudara yang membunuh saudara hendaklah dikenakan qisas. Pembunuh adik-beradik berlaku juga sekarang ni Baik, yang keempat, orang yang dibunuh itu tidak kurang kedudukannya daripada yang membunuh dari segi agama dan kehambaan. Baik, tengok keterangannya. Pertama, alif, orang Islam tidak dikenakan hukuman qisas kerana membunuh orang kafir. Orang yang merdeka, orang yang bukan hamba merdeka ni tidak dikenakan hukuman qisas kerana membunuh hambanya. Dia ada hamba, dia bunuh hambanya. Tidak kena dikenakan qisas. Hanya perbezaan dari sudut Islam dan hamba diambil kira dalam hukuman qisas. Perbezaan dari sudut jantina dan umur tidak diambil kira. Baik, nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada tajuk yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.